Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam sehati sejiwa, salam aspirasi buat rakan-rakan sarjana yang saya hormati dan kasihi Profesor Madya Dr. Muhammad Izhar Muhammad Hamzah, dan perbincangan saya pada hari ini berkaitan dengan perubahan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran di Ma'had Tahfiz Daerah Kota Baru. Seterusnya ialah ini nama saya sendiri, iaitu Muhammad Roslan bin Abdul Rahman, P105981, kursus sarjana pentadbiran pendidikan. Seterusnya ialah perkara yang saya akan bentangkan pada hari ini. Ada 8 perkara. Pertama ialah pengenalan, kedua ialah teori dan model, ketiga ialah kajian literatur, keempat ialah dapatan kajian, kelima ialah perbincangan, dan keenam ialah isu-isu di Malaysia, ketujuh ialah implikasi, dan ke-8 ialah kesimpulan. Ialah abstrak. Okay? Tujuan kereta kuasa ini merupakan perubahan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran PDP sangat penting dalam era masa kini, itu abad ke-21, yang mana menggunakan platform digital ataupun virtual. Okay, menurut Jack Duncan, Doha 1983 daripada Ascheng 2019, adalah pengajaran inovasi sangat berkait rapat dengan aspek-aspek tingkah laku manusia dalam sesebuah organisasi atau dalam sebuah kelompok. Okay, model pengajaran dan pembelajaran berkesan pula ataupun ETL digunakan untuk mengukur tahap keberhasilan sesuatu kajian pendidikan berkesan. Okay, seramai 320 responden daripada kajian yang lepas saya mengambilnya ialah sebanyak 302 orang sahaja menjawab dengan tepat soal sidik yang diisi menggunakan kaedah analisis empirikal dengan 4 orang temu buali, itu menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Okay, kata kunci sini ialah inovasi, pembelajaran berkesan, perubahan pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya ialah pengenalan. Pengurusan inovasi di Ma'had Tahfiz dalam daerah Kota Baru sangat memberi impak yang baik jika menggalakkan guru-guru di sekolah tersebut untuk pembelajaran lebih seronok dan aktif. Yang mana pada hari ini pembelajaran juga seronok tapi lebih kepada tradisional. Okay? Jadi apabila adanya wujudnya inovasi, maka lebih seronok dan aktif. Okay, yang kedua ialah guru besar atau guru lain menanggung situasi ini dengan dua cara. Pertama ialah melibatkan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran, yang mana sebelum ini terlibat juga tapi tidak terlibat secara berinovasi, hanya sekadar tradisional seperti yang saya katakan tadi. Yang kedua ialah mengambil bentuk tekanan berterusan dari pihak pengurusan sekolah. Perniagaan ini saya ambil daripada jurnal yang daripada Scopus, yang menuntut penerbitan etika penyelidikan yang jurnal pembelajaran perubahan inovasi, itu Silverman 2016 Kapil dan Tevis 2016. Okey. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia 2017, kurikulum pembelajaran abad ke-21 bersifat futuristik, fleksibel dan dinamik supaya relevan dan koheren dengan senario pembangunan dan kemajuan teknologi agar modal insan yang dihasilkan dapat menangani cabaran globalisasi, ledakan ilmu dan maklumat yang sesuai dengan budaya serta nilai-nilai semasa, yang mana pada hari ini fleksibel perlu ada dalam kategori pelajar maupun guru untuk pembelajaran yang berkesan, untuk menjadikan relevan untuk masa kini. Okay, seterusnya adalah standard kemahiran, yang mana dalam standard kemahiran ni Kementerian Pendidikan Malaysia abad ke-21 ada kemahiran belajar dan inovasi. Saya tekan kepada 3 perkara. Pertama ialah kreativiti dan inovasi, itu pertama. Kedua ialah pemikiran kritis dan penyelesaian masalah, dan ketiga komunikasi dan kolaborasi. Ini menunjukkan mata pelajaran teras dan abad ke-21 ini mementingkan inovasi juga. Seterusnya ialah teori dan model yang digunakan, yang diambil oleh dua artikel yang terdapat dalam dua artikel Scopus. Yang pertama ialah teori constructivism, itu Biddle dan Osborne 1985, dan teori SUP 2012. Kalau model ialah pengajaran dan pembelajaran berkesan ataupun ETL 2015. Seterusnya ialah teori constructivism ataupun daripada Osborne. Yang pertama ialah pengetahuan disusun dalam minda pelajar. Kita susun minda pelajar seperti pengetahuan sedia ada. Yang kedua ialah pengetahuan dikembangkan secara
aktif oleh murid yang sudah ada dikembangkan untuk menjadikan sebagai inovasi ataupun pembelajaran berkesan. Yang ketiga ialah guru bertindak sebagai facilitator, seperti mana pada hari ini guru kebanyakan menggunakan facilitator untuk berkhidmat kepada mereka. Dan yang terakhir, berorientasikan murid, semua berpusatkan pelajar, yang mana pelajar yang membuat segala, guru hanya memberi, mendengar dan membantu pelajar tersebut. Seterusnya ialah SUP makro environment atau persekitaran makro. Secara besar SUP iaitu menunjukkan persekitaran yang baik dalam konteks pembelajaran berkesan ini. Manakala yang kedua ialah persekitaran mikro, kecil, dalam konteks gabungan universiti dan sekolah. Yang ketiga ialah kooperasi ataupun kerjasama dengan amalan ataupun engagement yang terdapat dalam pembelajaran berkesan ini. Itu berkaitan dengan komuniti amalan berdasarkan kepercayaan saling hormati dalam konteks amalan kolegial dan kolaboratif. Okay, dan keempat ialah berkaitan dengan komuniti amalan ataupun sharing commission ataupun komuniti amalan. Itu objektif sempadan garis panduan sekolah, rakan kongsi kepada dan bahan program ITE, buku, panduan praktik maupun pendidikan latihan diberi kepada pelajar, dan pelajar membuat sendiri untuk keberkesanan mereka. Okey, seterusnya ialah model pengajaran dan pembelajaran yang berkesan ataupun ETL. Yang mana pertama ialah aktiviti extracurricular, itu ACA. Yang kedua ialah persekitaran dan ETL yang kondusif. Yang ketiga ialah kerja projek dan pendedahan praktikal atau PWPE. Biasanya projek ni untuk pelajar-pelajar yang mana menggunakan contohnya perniagaan, lebih pada STEM lah, sains, matematik, engineering maupun teknologi. Okay, seterusnya ialah inovasi ataupun kajian literatur melalui inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran, iaitu Kamarul Azmi Jasmi 2016. Okay, saya terangkan sedikit berkaitan dengan pembelajaran yang inovasi ini boleh dipraktikkan pelaksanaan dengan oleh guru kerana keterikatan dengan sistem dan budaya sekolah yang diamalkan di Malaysia. Okay, khususnya seorang guru pendidikan Islam diberikan tanggungjawab untuk mengendalikan kelas peperiksaan contoh dan atau sibuk dengan dokumentasi sistem pentaksiran berasas sekolah atau PBS tu. Ini Anum 2015, di mana guru boleh pelbagaikan bentuk pembelajaran dan pengajaran. Okey. Yang seterusnya ialah dapatan kajian berasaskan jurnal. Okey, saya gabungkan dalam kedua jurnal Scopus itu. Yang pertama ialah berkenaan dengan masalah pengurusan perubahan dalam pengajaran dan pembelajaran masa kini, itu abad ke-21. Yang kedua ialah pendidikan dalam pengurusan perspektif pelajar dalam meneroka penentu pengajaran pembelajaran berkesan ETL dari perspektif pelajar di sekolah dan membina model untuk kepuasan pelajar dari pengajaran dan pembelajaran. Dan yang ketiga, kajian ini menguraikan kekuatan dan kelemahan dianggap sebagai pengajaran dan pembelajaran berkesan juga. Okey, dapatan juga dapat dinilai melalui ujian rintis adalah sebanyak 1.167 untuk 5 mata skala. Okey, dan kadar nisbah daripada 29 peserta 10 nisbah 1, dan margin ralat yang boleh diterima ialah 0.03 daripada pembelajaran dan pengajaran berkesan. Okay, seterusnya ialah pembelajaran berasaskan teori mengikut kurikulum yang telah ditetapkan. Okay, kaedah murid belajar secara individu dan peperiksaan bilik darjah diinovasikan. Okay, dan yang ketiga ialah pembelajaran abad ke-21 menuju ke arah melahirkan model insan yang seimbang dengan rohani dan jasmani. Okay, contohnya pelajar tahfiz ini biasanya kerohanian dia, dan maka dengan gabungan itu menjadikan teknikal ataupun inovasi ini dapat membentuk budaya seimbang. Okay, yang keempat ialah menyampaikan konsep dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran berkesan. Okey, berkesan ni ialah menunjuk kepada sesuatu pembudayaan di sebuah sekolah itu juga.
Seterusnya ialah dapatan kajian lepas menggunakan kaedah kualitatif dengan 4 responden atau 4 orang responden yang mengatakan sangat bersetuju pembelajaran inovasi dilaksanakan di sebuah sekolah itu. Okey. Seterusnya ialah perbincangan dapatan daripada 2 artikel jurnal. Yang pertama ialah pihak sekolah perlu menyediakan murid untuk menghadapi dunia yang semakin mencabar melalui perubahan inovasi pembelajaran berkesan, yang mana pelajar hari ini sangat mencabar bagi seorang guru untuk mengendalikan kelas mahupun. Namun jika guru dan pelajar itu bersedia untuk menghadapi, rasa tiada masalah untuk melahirkan pelajar yang cemerlang dari segi rohani ataupun intelektual. Okey, yang kedua ialah kaedah pengajaran dan pembelajaran perlu dipelbagaikan dan bersesuaian dengan tahap murid di sesebuah sekolah tersebut. Isu yang pertama ialah isu perubahan inovasi dan pengajaran dan pembelajaran di sekolah agama. Yang pertama ialah stakeholder melihat perkara utama untuk pembangunan yang kadang-kala suka direalisasikan dalam bilik darjah, di mana perlu menggunakan luar bilik darjah sebagainya. Sebab sekolah tahfiz ni biasanya dalam bilik saja dia menghafaz dan sebagainya. Namun ada inovasi, pelajar boleh contohnya menggunakan TikTok dan sebagainya untuk pembelajaran hafazan di mereka. Okay, contoh Yang seterusnya ialah pembaharuan dan perubahan tersebut dilakukan secara mendadak tanpa mengikut prosedur proses perkembangan kurikulum itu sendiri. Okey, isu yang kedua ialah berkaitan perubahan inovasi berkaitan dengan cabaran pengintegrasian pendidikan STEM ataupun sains, teknologi, engineering dan matematik dalam kurikulum Malaysia. Yang mana pentingkan kepada konsep pembentukan karakter untuk melahirkan pelajar yang berinovasi dan kreatif. Okey, ada 5 perkara dalam implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Pertama ialah dasar, kedua latihan, ketiga pentadbir, keempat ialah guru dan kelima ialah murid. Okey, pertama ialah perubahan melihat kepada dasar, sentiasa diubah sesuai dengan keperluan pendidikan semasa, melibatkan pengurusan dan pentadbiran pendidikan di semua peringkat. Termasuklah guru, pelajar maupun ibu bapa. Yang kedua ialah latihan. Itu kepelbagaian kaedah dan teknik perlu dilakukan dengan beri kefahaman secara total dan penguasaan ilmu maklumat kepada golongan sasar ataupun pelajar-pelajar yang dikehendaki. Untuk contohnya bengkel kajian tindakan ataupun ladap dan sebagainya. Yang ketiga ialah pentadbiran, iaitu kepimpinan sekolah ataupun guru besar, pengetua, bijak menyusun atau perancangan perubahan peringkat sekolah dan kena beranilah untuk berhadapan. Contohnya TI-25 di sekolah amanah dan sebagainya. Yang keempat ialah guru mahir dalam ilmu dan kemahiran mendidik mengikut keperluan murid. Contohnya kepakar dalam bidang-bidang tersebut, contohnya ilmu subjek major, matematik, sains, teknologi, engineering dan sebagainya. Mahir benda tu. Yang kelima terakhir ialah murid bersedia menerima dan berkongsi pengalaman sama ada bersama rakan maupun guru. Contohnya pembelajaran yang kondusif. Walau melalui talian boleh, melalui telegram boleh dan sebagainya, mengikut tahap pelajar tersebut. Kesimpulannya, perubahan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran yang berkesan amat penting dalam menentukan kecemerlangan murid. Pemilihan kaedah pedagogi juga penting dan sesuai mampu melahirkan murid yang kompeten dan berdaya saing. Dan yang terakhir sekali, kejayaan guru dalam mengenal pasti kaedah inovasi yang berkesan membawa impak yang baik terhadap tingkah laku murid. Maknanya setiap inovasi yang disediakan oleh guru tersebut memberi impak yang positif kepada pelajar dan terus mencapai kecemerlangan dalam bidang pendidikan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.